Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua hadirin. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana menyertai forum kita hari ini yang bertajuk Akhlak Mulia, Cerminan Hayatan Akidah dan Ibadah yang Benar. Akhlak yang mulia mencerminkan iman yang kuat dan ibadah yang diterima. Dalam forum ini kita akan mengupas bagaimana akhlak mulia itu lahir daripada penghayatan akidah dan ibadah yang benar, dengan mengambil contoh dari akhlak Rasulullah SAW sebagai panduan kita dalam kehidupan seharian. Kita berdua hari ini kerana bersama kita dua panelis yang berpengalaman, iaitu saudara Muhammad Zahri Ashraf bin Harun dan saudara Nik Muhammad Syazani bin Matisi. Mereka akan berkongsi pandangan tentang bagaimana kita boleh mencontohi Rasulullah SAW dalam aspek akhlak, akidah dan ibadah. Untuk memulakan forum ini, saya ingin tanya kepada Zahri. Soalan berkaitan dengan hubungan akidah dengan akhlak yang mulia. Zahri, boleh anda terangkan bagaimana akidah yang benar boleh membentuk akhlak yang mulia? Apa hubungan antara kepercayaan dalam akidah dengan perilaku harian kita? Okey, terima sekali. Terima kasih Syamil untuk soalan tersebut. Akidah adalah asas dalam kehidupan seorang Muslim. Jika akidah seseorang itu teguh atau kuat, maka tindak tanduknya juga akan terpandu oleh nilai-nilai Islam yang benar. Akidah tauhid sebagai contoh mengajar kita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan keyakinan itu seharusnya tercermin dalam kehidupan seharian kita. Seseorang yang yakin kepada Allah akan sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan dan perkataan mereka, kerana dia tahu bahawa Allah melihat segala perbuatan. Sebagai contoh praktikal, seseorang yang mempunyai keyakinan penuh kepada qada dan qadar akan lebih tenang dan sabar menghadapi ujian hidup. Dia tidak mudah berputus asa atau merasa marah apabila berhadapan dengan kesusahan, kerana dia yakin bahawa segala yang berlaku adalah atas kehendak Allah dan ada hikmah di sebaliknya. Orang seperti ini akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak bersifat sombong dan sentiasa bersikap rendah hati, kerana dia sedar bahawa segala nikmat yang dimilikinya hanyalah kurniaan Allah. Akidah juga mengajar kita tentang tanggungjawab sosial. Apabila kita yakin bahawa segala tindakan kita akan dipersoalkan di akhirat nanti, kita akan lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah, sama ada dalam pekerjaan, pergaulan atau kehidupan bermasyarakat. Ini secara tidak langsung membentuk integriti dan kejujuran, dua elemen yang penting dalam akidah yang mulia. Baik, berdasarkan penjelasan tadi, kita boleh lihat bahawa akidah dalam sumber utama kepada segala akhlak yang baik. Jadi jika akidah seseorang itu kuat, akhlaknya juga akan baik secara otomatik. Betul, benar saudara-saudara. Betul. Bolehkah anda berikan contoh hayatan akidah yang lebih spesifik yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian? Okey. Satu contoh yang mudah ialah keyakinan kepada malaikat. Apabila kita yakin bahawa malaikat mencatat segala perbuatan kita, sama ada baik ataupun buruk, kita akan lebih berhati-hati dalam berperilaku. Contohnya, kita akan menjaga adab ketika bercakap dengan orang lain, mengelak daripada mengumpat atau bercakap kasar, kerana kita tahu bahawa perbuatan ini sedang dicatat oleh malaikat. Selain itu, percayaan kepada hari kiamat juga memberi kesan yang besar kepada akhlak kita. Seseorang Muslim yang yakin bahawa dia akan dihisab di akhirat akan lebih jujur dalam perniagaannya, lebih adil dalam membuat keputusan, dan lebih penyayang dalam
berurusan dengan orang di sekeliling. Baik, satu penjelasan yang sungguh padat dan berkesan yang boleh kita amalkan bersama-sama. Okay, terima kasih saudara. Sekarang pada panelis yang kedua, iaitu saudara Ni Muhammad Syazali. Kita akan beralih kepada ibadah. Soalan yang bakal saya ajukan ialah bagaimana ibadah yang dilakukan dengan betul dan ikhlas dapat membentuk akhlak yang mulia. Baik, terima kasih kepada Syahmi. Jadi di sini ibadah jika dilakukan dengan ikhlas dan disiplin, bukan sahaja memenuhi kewajipan agama, tetapi juga mendidik jiwa dan akhlak kita. Contoh paling jelas ialah solat 5 waktu. Iaitu solat ini bukan sekadar pergerakan fizikal, tetapi ia adalah latihan spiritual yang mendidik kita untuk fokus, sabar dan patuh pada peraturan. Contoh mudah ialah bila seseorang itu solat, dia dilatih untuk bersikap khusyuk dan menumpukan sepenuh perhatian kepada Allah. Jadi latihan ini membentuk sifat tenang dan teratur dalam kehidupan harian. Jadi selain itu juga, solat ini melatih kita untuk memenuhi waktu, kerana ia wajib dilakukan pada waktu yang ditetapkan. Jadi sifat disiplin ini penting bukan sahaja dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Jadi selain solat, ibadah puasa juga melatih kita untuk mengawal nafsu dalam bulan Ramadan. Kita bukan sahaja menahan diri untuk makan dan minum, tapi juga daripada perbuatan yang tidak baik seperti cakap buruk, menipu atau tidak kasar. Jadi latihan ini membentuk kesabaran dan keprihatinan terhadap orang lain. Jadi contohnya, dengan menahan lapar, kita dapat memahami penderitaan golongan yang kurang berkemampuan, lalu kita akan lebih terdorong untuk bersedekah dan membantu mereka. Baik, terima kasih saudara Syazani. Selain salat dan puasa, kita juga ada ibadah zakat dan haji yang memainkan peranan yang penting dalam membentuk akhlak. Sekarang saudara Zarif, bagaimana zakat dan haji membantu kita menjadi individu yang lebih baik dari segi akhlak? Zakat dan haji memang sangat berkait rapat dengan pembentukan akhlak kita, terutamanya dalam konteks sosial. Zakat sebagai contoh mendidik kita untuk menjadi lebih dermawan dan tidak tamak. Zakat mengingatkan kita bahawa harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, tetapi akan ada sebahagian untuk golongan yang memerlukan. Ini mengajar kita untuk bersikap lebih murah dan prihatin terhadap nasib orang lain. Apabila kita membayar zakat, kita juga diajar untuk bersikap rendah hati. Harta di dunia ini hanyalah sementara. Zakat adalah peringatan bahawa kita perlu sentiasa bersyukur dan dengan nikmat yang Allah berikan, dan berkongsi rezeki dengan mereka yang kurang bernasib baik. Manakala ibadah haji pula mendidik kita tentang persamaan dan persaudaraan. Ketika kita menunaikan haji, semua umat Islam dari berbagai latar belakang berkumpul di satu tanah suci dalam pakaian sama, tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Pengalaman ini mendidik kita untuk sentiasa bersikap adil, merendahkan diri kita, menghargai persamaan sesama manusia. Pengajaran dari ibadah haji ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita, di mana kita perlu sentiasa bersikap toleransi dan menghormati perbezaan dalam masyarakat. Baik, satu perkongsian yang baik dan panas. Syazani, dalam dunia moden ini kita berdepan dengan berbagai godaan dan tekanan. Bagaimana kita boleh memastikan hayatan akidah dan ibadah ini tetap konsisten dalam menghadapi cabaran-cabaran tersebut? Baik, ini cabaran untuk menekalkan penghayatan akidah dan ibadah adalah satu dalam dunia moden, terutama dengan teknologi, media sosial dan pengaruh budaya luar. Jadi salah satu cara untuk menekalkan penghayatan kita ialah dengan
muhasabah diri secara betul-betul. Jadi setiap hari kita perlu menilai kembali sejauh mana amalan kita selari dengan ajaran Islam dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Selain itu, kita perlu berusaha untuk memperbaharui niat dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kadang-kadang kita terjebak dengan rutin harian sehingga ibadah kita menjadi sekadar perbuatan fizikal. Jadi dengan memperbaharui niat, kita dapat memastikan bahawa setiap ibadah yang kita lakukan itu benar-benar membawa manfaat kepada hati dan jiwa kita. Jadi satu lagi cara ialah kita dengan memilih pergaulan yang baik. Kita perlu dikelilingi oleh komuniti yang sama-sama berusaha untuk meningkatkan penghayatan agama. Jadi dengan mempunyai sahabat-sahabat yang soleh, kita akan lebih terdorong untuk memperbaiki diri dan mengekalkan penghayatan kita terhadap akidah dan ibadah. Baik, bagaimana kita boleh contohi akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian, terutama dalam pergaulan dengan masyarakat yang berbagai. Ini saya ingin mendengar pandangan daripada Zara. Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik dalam menunjukkan toleransi dan lemah lembut dalam pergaulan dengan masyarakat yang berbagai. Baginda sentiasa mengutamakan keadilan dan kasih sayang dalam hubungan baginda dengan sesiapa sahaja, tanpa mengira agama, bangsa atau status. Sebagai contoh, Rasulullah SAW tidak pernah membalas perbuatan buruk dengan kekerasan. Sebaliknya, baginda sentiasa mengajak kepada perdamaian dan kebaikan. Dalam konteks dunia moden, di mana kita berdepan dengan berbagai perbezaan pendapat dan budaya, kita boleh mencontohi Rasulullah SAW dengan sentiasa bersikap adil dan terbuka. Walaupun kita tidak bersetuju dengan pendapat orang lain, kita perlu mendengar dan bersikap rasional dalam memberi respon, bukannya bertindak balas dengan kemarahan. Terima kasih Saudara Zarif atas kasihan yang cerdas itu tadi. Kita telah membincangkan bagaimana akhlak yang baik lahir daripada penghayatan akidah dan ibadah yang benar. Sekarang saya ingin bercakap tentang kesan akhlak mulia terhadap masyarakat. Saudara Zarif, bagaimana akhlak individu boleh mempengaruhi keharmonian dalam sebuah masyarakat? Okey, terima kasih Syahmi atas soalan tersebut. Akhlak individu memainkan peranan yang besar dalam menentukan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Ini kerana masyarakat itu terdiri daripada individu dan jika setiap individu mengamalkan akhlak, maka keseluruhan masyarakat akan menjadi lebih baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam menentukan kualiti hidup bermasyarakat. Sebagai contoh, sifat toleransi dan kesabaran adalah kunci utama dalam memastikan keharmonian di antara ahli masyarakat yang berbilang bangsa, agama dan juga budaya. Jika setiap orang dalam masyarakat dapat mengamalkan sikap menghormati perbezaan dan saling memahami, maka kita dapat mengelakkan konflik yang timbul akibat perbezaan pendapat atau latar belakang. Selain itu, kejujuran dan keadilan adalah dua nilai penting dalam membina sebuah masyarakat yang makmur. Sebagai contoh, dalam urusan perniagaan, jika setiap individu bertindak dengan jujur dan adil, ia akan mengelakkan penipuan dan ketidakpuasan hati yang sering menjadi punca pertingkalan. Kejujuran ini bukan hanya melibatkan perkara kecil seperti pergaulan seharian, tapi juga dalam pentadbiran, politik dan perniagaan, di mana kejujuran adalah asas kepada amanah dan integriti.
Bolehkah saudara terangkan dengan lebih lanjut tentang bagaimana toleransi dan kesabaran dalam kalangan masyarakat seperti di Malaysia boleh menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat? Okey, boleh. Malaysia sebagai sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk sentiasa memerlukan sifat toleransi dan kesabaran untuk mengekalkan keharmonian. Sifat toleransi ini bukan bermaksud kita perlu setuju dengan segala perkara yang berbeza, tetapi kita perlu belajar untuk menerima perbezaan itu tanpa mengabaikan nilai-nilai agama kita. Contohnya, ketika kita berinteraksi dengan orang yang berlainan agama atau budaya, kita perlu menghormati adat dan kepercayaan mereka tanpa melanggar batas-batas agama kita. Sebagai seorang Muslim, kita diajar untuk berdakwah dengan hikmah, iaitu dengan cara yang bijaksana dan tidak memaksa. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menunjukkan bagaimana kita untuk berinteraksi dengan masyarakat yang berbagai dan tanpa menimbulkan ketegangan atau konflik. Di samping itu, kesabaran menghadapi cabaran sosial juga sangat penting. Ada masanya kita mungkin berdepan dengan individu atau kelompok yang mungkin kita tidak memahami atau menghormati agama kita. Namun kita perlu bersikap sabar dan mengambil pendekatan yang rasional dalam menangani situasi tersebut. Kita akan membantu mengekalkan keharmonian sosial dan mengelakkan ketegangan antara komuniti. Saya setuju dengan pandangan saudara Tariq itu tadi. Kita sering melihat bagaimana sifat toleransi yang dipupuk dalam masyarakat dapat mencegah konflik dan mengekalkan harmoni. Saudara Syazani, apakah peranan institusi keluarga yang berakhlak mulia yang kemudian dapat menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat? Okay, baik. Di sini peranan keluarga sangat penting dalam membentuk akhlak individu, kerana keluarga adalah sebuah institusi pertama yang mendidik seseorang. Rasulullah SAW sendiri menekankan pentingnya peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Jadi sabda baginda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah iaitu suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya. Jadi ini menunjukkan bahawa asuhan keluarga mainkan peranan besar dalam membentuk akhlak seseorang. Dalam konteks masyarakat, jika setiap keluarga mampu mendidik anak-anak dengan nilai-nilai akhlak Islam yang baik seperti kesopanan, kejujuran, kasih sayang dan disiplin, maka individu-individu inilah bila dewasa kelak akan menjadi seorang anggota masyarakat yang berintegriti dan bertanggungjawab. Seorang anak yang diajar tentang pentingnya hormat menghormati dalam keluarga akan membawa nilai ini ke dalam masyarakat. Ini secara langsung menyumbang kepada keharmonian dan kesejahteraan komuniti. Jadi selain itu, peranan pendidikan agama di rumah sangat penting. Ibu bapa perlu memastikan anak-anak mereka diajar tentang adab dan akhlak mulia berdasarkan ajaran Islam, bukan sahaja melalui kata-kata tetapi juga melalui contoh yang mereka tunjukkan dalam kehidupan harian. Jadi institusi keluarga adalah asas dalam pembinaan individu yang berakhlak mulia, dan apabila individu ini berinteraksi dalam masyarakat, mereka membawa bersama nilai-nilai yang positif. Baik, saudara Tariq, sebagai kesimpulan untuk aspek ini, bagaimana masyarakat boleh berusaha untuk membentuk generasi yang lebih baik dari segi akhlak? Untuk membentuk generasi yang lebih baik, masyarakat perlu bekerjasama dalam memastikan nilai-nilai murni diterapkan dalam setiap lapisan. Ini bermula dari keluarga, diikuti dengan pendidikan formal di mana guru-guru memainkan peranan penting dalam mendidik pelajar, bukan sahaja dari segi
perlu menyokong inisiatif-inisiatif yang menggalakkan akhlak mulia seperti program kemasyarakatan yang memupuk semangat sukarela, tanggungjawab sosial dan kepedulian terhadap yang lemah. Institusi seperti masjid, surau dan pusat komuniti boleh memainkan peranan dalam memberi pencerahan tentang kepentingan akhlak mulia melalui ceramah agama, kelas akhlak dan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Selain itu, media juga mempunyai tanggungjawab besar. Penggunaan media untuk menyebarkan nilai positif dan moral akan mempengaruhi masyarakat, terutamanya golongan muda, untuk mengamalkan akhlak yang baik. Media yang mendidik dan memberi inspirasi jauh lebih berkesan dalam membina generasi yang lebih bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Baiklah, terima kasih kepada saudara Zarif dan saudara Syazani atas pandangan dan nasihat yang sangat bermanfaat. Baik, mari kita bincangkan cara-cara praktikal untuk mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian. Apakah pendapat anda? Okey. Kita boleh bermula dengan mencontohi sifat-sifat puji Rasulullah SAW. Contohnya, sikap pemaaf dan penyayang. Baginda harus menjadi contoh. Dalam masyarakat yang penuh cabaran ini, sikap pemaaf adalah kunci kepada keharmonian. Contohnya, jika seseorang yang membuat salah terhadap kita haruslah memberi kemaafan jika kesalahan tersebut kecil dan dapat dimaafkan. Ya, baik. Betul. Saya setuju dengan pendapat panel kita, Zarif. Jadi kita juga boleh mengamalkan nilai kejujuran dan tanggungjawab. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain, dan dia tidak boleh menipunya, tidak boleh mengecewakannya, dan tidak boleh menghina saudaranya. Ini hadis ini daripada hadis riwayat Muslim. Jadi kita perlu menanamkan sifat kejujuran dalam diri bagi memastikan kehidupan kita sentiasa lancar dan dirahmati Allah SWT. Baik, jawapan yang bagi saya sangat kompleks, ringkas dan padat. Ini bertepatan dengan remaja-remaja zaman kini yang kita tahu mereka lebih terdedah dengan budaya barat, dengan perbuatan negatif. Okey. Soalan saya yang seterusnya, bagaimana kita boleh memupuk nilai-nilai yang mulia ini dalam kalangan generasi muda? Adakah ianya bermula daripada ibu bapa, daripada sekolah ataupun rakan-rakan sendiri? Bagaimana pendapat anda? Pendapat saya, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam hal ini. Ibu bapa perlu mendedahkan anak-anak mereka tentang sifat-sifat yang terpuji Rasulullah SAW. Contohnya kejujuran, sifat penyayang, baik hati dan pemurah. Baik, itu dari segi ibu bapa. Bagi pendapat saya, di sini juga guru memainkan peranan dalam sistem pendidikan. Contohnya dalam pendidikan formal, kita perlu masukkan elemen-elemen nilai akhlak dalam kurikulum. Sekolah-sekolah boleh mengadakan program yang menekankan kepentingan akhlak yang mulia dan mencontohi Rasulullah SAW. Sampai itu juga aktiviti luar seperti khidmat masyarakat juga penting, di mana yang melibatkan generasi muda dalam aktiviti yang beri manfaat kepada masyarakat. Jawapan yang baik daripada kamu berdua ya. Okey, seterusnya saya ada beberapa lagi soalan yang bakal saya tuju khas untuk anda berdua. Dan kita perlu membina kesekitaran yang positif dan mendukung. Apa pendapat anda tentang peranan keluarga dalam membentuk akhlak anak-anak?
keluarga adalah institusi terpenting dalam pembentukan akhlak. Ibu bapa lah dia kata perlu menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Mereka perlu menunjukkan akhlak yang baik supaya anak-anak dapat meniru lah orang kata, dan mengajar anak-anak tentang nilai-nilai yang baik sejak kecil. Contohnya ibu bapa menolong orang-orang yang lebih berumur. Jadi anak-anak lihat apa yang ibu bapa mereka buat. Jadi mereka akan terinspirasi dan akan buat juga di masa akan datang. Ya, betul. Sampai itu, sokongan emosi dan moral daripada keluarga juga sangat penting. Keluarga yang saling menghormati dan menyayangi akan melahirkan individu yang berakhlak mulia. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW sabda, anak-anak adalah amanah bagi orang tua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Jadi di sini ibu bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting kerana anak-anak adalah cerminan daripada ajaran ibu bapa yang terpuji. Baik. Bila kita cakap tentang tanggungjawab, tentang peranan masing-masing, peranan pihak, dan pihak kerajaan itu sendiri boleh memainkan peranan yang penting bagi membentuk akhlak anak-anak menjadi seorang yang mulia. Bila kita bercakap itu menjadi perkara yang mudah, tapi kita perlu mengetahui dapat juga cabaran yang dihadapi oleh keluarga dalam membentuk akhlak yang baik. Boleh justifikasikan lagi soalan yang saya berikan tadi? Bercakap tentang cabaran, salah satu cabaran adalah pengaruh negatif daripada luar. Contohnya media sosial ataupun rakan sebaya. Kita perlu mendidik anak-anak untuk bijak dalam memilih rakan-rakan dalam melayari internet, media sosial. Mereka perlu bijak memilih kandungan yang mendedahkan mereka ke arah apa-apa yang negatif lah kata. Ya. Selain itu juga tekanan sosial dan persekitaran yang tidak kondusif juga menjadi cabaran. Jadi di sini kita perlu membina komuniti yang menyokong nilai-nilai akhlak mulia agar dapat bersama-sama mengatasi cabaran ini. Jadi di sini semua pihak memainkan peranan dalam memastikan persekitaran yang harmoni dan menjadi satu asbab di mana kanak-kanak itu mampu memastikan di mana Baik, terima kasih saudara kedua. Jawapan yang bagi saya boleh diikuti dan diteladani oleh semua ibu bapa, bagaimana cabaran, bagaimana peranan masing-masing bagi memastikan anak remaja zaman kini menjadi modal insan yang sangat cemerlang terbilang dan menteladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, seterusnya kita boleh bincang tentang akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi cabaran, rintangan sepanjang baginda berdakwah, sepanjang baginda memperjuangkan agama Islam kita ini. Bagaimana kita dapat meneladani akhlak baginda dalam situasi yang sebesukan? Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik dalam menghadapi ujian dan cabaran. Sebagai contoh, dalam situasi suka, baginda tetap tenang dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dalam sebuah hadis, baginda bersabda, orang-orang yang kuat bukanlah menang dalam pertarungan, tetapi orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini hadis ini menekankan bahawa orang yang betul-betul kuat ni dia tidak perlu menang dalam pertarungan seperti tarung pertumpahan darah, berdebat
Dan orang yang benar ni yang mampu mengawal kemarahan supaya tidak menimbulkan kekacauan apa semua. Baginda juga mengamalkan pendekatan kasih sayang dan diplomasi dalam urusan dengan masyarakat. Sebagai contoh, menghadapi konflik dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah adalah satu nilai yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi di sini kasih sayang merupakan satu teladan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW dan perlu diikuti oleh masyarakat kita pada zaman kini. Baik, terima kasih. Itu merupakan soalan yang terakhir untuk kamu berdua untuk forum kita kali ini. Baik, seterusnya saya akan simpulkan lagi jawapan yang telah diberikan kepada saudara berdua. Akhlak manusia merujuk kepada tingkah laku, etika dan moral seorang yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupannya. Seperti contohnya cerminan peribadi, akhlak seorang mencerminkan kepribadiannya. Maksud nilai kejayaan dan sikap yang dipegang. Orang yang berakhlak baik biasanya disenangi dalam masyarakat kerana mereka memancarkan sikap positif di kejujuran, amanah dan kasih sayang. Ini menunjukkan bahawa apabila remaja itu mengamalkan sikap-sikap yang mulia, ia dipandang tinggi oleh masyarakat, terutamanya kepada ibu bapa mereka. Mereka menunjukkan bahawa ibu bapa mereka mampu untuk mengajarkan mereka menjadi manusia yang berguna. Dan akhlak yang baik juga adalah kunci dalam menjamin hubungan sosial yang harmoni. Bukan di dalam keluarga saja, tetapi masyarakat juga. Boleh saudara berdua memberi pandangan ataupun kesimpulan membuat forum kita pada kali ini. Akhlak yang baik adalah cerminan akidah yang kuat dan ibadah yang tulus. Jadi kita harus berusaha meneladani sifat dan tingkah laku kepada Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap tindakan yang kecil yang baik membawa makna yang besar. Baik, di sini saya ingin menekankan bahawa setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab untuk membentuk akhlak dalam diri sendiri dan dalam masyarakat. Jadi dengan usaha bersama semua pihak, kita dapat membina satu komuniti yang lebih baik berlandaskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Baik, terima kasih kepada saudara Zarif dan Syazani atas pandangan yang bernas. Semoga perbincangan ini memberi inspirasi kepada kita semua untuk meningkatkan akhlak kita dan menghayati akidah serta ibadah dengan sepenuh hati, meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian dan dalam proses membentuk remaja yang masih dalam proses membina kehidupan mereka sendiri. Terima kasih atas perkongsian anda. Sampai berjumpa di forum yang seterusnya. InsyaAllah jika diberi kesempatan. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya